A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran fiqh solat tahun 3. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tajuk solat jemaah muka surat 59 sehingga 63. Tajuk 14, solat jamaah. Nabi SAW bersabda, Salatul jama'ati afdalu min salatil falzi bisab'in wa 20 darajah. Maksudnya, solat berjamaah itu lebih afdal ataupun lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 darajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, hadis ini menerangkan kelebihan solat berjemaah, iaitu darjat ataupun pahalanya 27 kali ganda daripada solat bersendirian ataupun solat seorang-seorang. Baiklah, maksud solat jemaah, solat yang dilakukan lebih daripada seorang, solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Itu yang dimaksudkan dengan solat jemaah. Dilakukan lebih dari seorang. Kalau seorang tu tak dinamakan solat jemaah. Dapat dua orang pun dah dikira solat berjemaah. Okey, apa hukum solat berjemaah? Solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ataupun Imam Nawawi menyatakan bahawa pelaksanaan fardu kifayah itu dituntut atau dikenakan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. Apabila seseorang atau sebahagian umat Islam melaksanakannya, maka terlepaslah tanggungjawab itu daripada seluruh umat Islam yang lain. Bila dia kata fardu kifayah tu, bila ada sebahagian yang dah buat, mungkin dah ada orang yang jadi imam, jadi terlepaslah yang sebahagian lagi. Okey, macam tu juga dengan solat jenazah. Okey, solat jenazah pun fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain ni memang wajib semua. Bila sebahagian tu dah buat, yang sebahagian lain terlepaslah dia punya tanggungjawab. Tapi bila tak ada siapa yang buat, tanggungjawab semua, kan? Okey, itu maksud fardu kifayah. Okey, baik, boleh kita tengok kepada kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Ayuh sahabat-sahabat, kita sama-sama solat jemaah. Macam mana kedudukan imam? Okey, baik, boleh tengok yang nombor 1. Okey, nombor 1 dekat sini. Imam hendaklah berada di hadapan. Ni imam imam dia kena berada di hadapan. Takkan ada imam duduk belakang. Tak. Imam ataupun yang menjadi imam mestilah duduk berada di hadapan. Okey, nombor 2. Manakala makmum memulakan barisan di belakang imam dengan membentuk saf di bahagian tengah. Dia duduk bahagian imam, dia duduk bahagian makmum di belakang imam di bahagian tengah. Okey, baik. Nombor 3. Sekiranya terdapat makmum wanita, makmum wanita kat belakang ni, mereka hendaklah dia berada di belakang saf makmum lelaki. Tak boleh dia dah sebaris ke, tak boleh. Dia kena duduk di belakang ni, di belakang sini ni saf yang belakang lah ni. Okey, mula imam, kemudian belakang imam lelaki, bahagian makmum lelaki, kemudian yang wanita ni di belakang kepada saf makmum lelaki. Okey. Baik, nombor 4. Setiap makmum hendaklah berdiri rapat dengan bahu menyentuh bahu bersebelahan. Kena duduk rapatkan saf lah. Okey, kita tengok yang bawah ni. Kelebihan solat berjemaah. Dalam hadis ada sebut dapat 27 kali ganda, kan? Mesti ada lagi kelebihan-kelebihan terdapat jika kita melakukan solat berjemaah. Tak semestinya kita nak solat berjemaah tu dekat masjid saja. Tak semestinya dekat sekolah saja, dekat rumah pun boleh buat. Contoh, adik ajak abang solat, ayah ajak anak solat,
Cukup 2 orang dah boleh solat jemaah. Okey. Kita tengok yang nombor 1, mendapat ganjaran berganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pertama. Nombor 2, melatih diri berdisiplin. Nombor 3, mengeratkan tali persaudaraan. Nombor 4, menunjukkan kekuatan dan kesepaduan umat Islam. Kesepaduan Islam. Nombor 5, menimbulkan perasaan sama rata sesama orang Islam. Awak kerja apa ke, awak pangkat macam mana pun, bila kita duduk dalam masjid, bila kita duduk dalam satu saf, semua sama rata. Dapat ganjaran pun tetap sama. Okey. Itu antara kelebihan solat berjemaah. Okey. Insya-Allah bila kita buat, bila kita praktikkan, bila kita laksanakan, kita akan rasalah antara kelebihan solat berjemaah. Okey. Cuba tengok yang sebelah sini. Tahukah adik-adik, kajian sains mendapati sentuhan yang berlaku antara tubuh kita dengan tubuh ahli jemaah lain yang berada di kiri dan kanan kita akan mengimbangkan kembali cas-cas yang diperlukan oleh tubuh. Itu adalah kelebihan juga. Kelebihan dari sudut kajian sains. Bila kita duduk rapat-rapat ni kan, kiri dan kanan tu akan mengimbangkan kembali cas-cas. Mungkin cas-cas yang positif lah, yang diperlukan dalam tubuh. Itu fakta sains yang kita tak tahu kan. Ini dalam ni kita boleh tahulah. InsyaAllah cuti ni bolehlah. Bukanlah cuti PKP kat rumah. Masuk waktu boleh ajak adik. Kalau kita dah boleh jadi imam, kita ajak kakak kita kan. Ajak mak kita solat sama-sama, solat berjamaah insya-Allah. Okey, selesai tadi tentang solat berjemaah. Kita boleh tengok aktiviti yang pertama, warnakan kedudukan imam, makmum lelaki dan makmum wanita berdasarkan soalan berikut. Okey, Fatona sebagai makmum wanita, awak bolehlah warnakan warna kuning. Tapi maklimah harap warnalah cantik-cantik. Okey, Zaki sebagai makmum lelaki, okey, boleh warna biru. Aisyah sebagai makmum wanita warna merah. Muhammad sebagai imam warna hijau. Okey. Untuk latihan yang pertama ni diminta kita warnakan. Okay, seterusnya aktiviti kedua, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey. Cuba tengok. Imam hendaklah berada sebaris dengan makmum. Kalau betul, awak tandakan betul. Okey. Ini betul ataupun salah saja. Okey. Ini untuk aktiviti yang kedua. Dan terakhir sekali, aktiviti ketiga, nyatakan 5 kelebihan solat berjemaah. Okey, tadi kan dah ada dekat depan tadi, kita dah terang antara kelebihan-kelebihan solat berjemaah. Okey, seterusnya awak boleh salinlah ambil 5 saja yang dia nak. Okey. Cuba tengok yang di bawah. Tahukah adik, solat sendirian 1 pahala, solat jemaah 27. Berapa kali gandakah perbezaan antara solat sendirian dengan solat berjemaah? Okey, cuba awak kalikan. Senang je kan, kali dengan 1. Okey, insya-Allah sama-samalah kita boleh praktikkan, kita boleh amalkan solat berjemaah dalam keluarga kita. Kalau macam susah, macam payah kan, abang kerja ke, ayah kerja, kita boleh buat dengan adik-adik ataupun ajak kakak kan, kita praktikkan dalam keluarga kita. InsyaAllah moga mendapat keberkatan di samping beroleh pahala yang berganda. Okey, insyaAllah cukup untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga solat, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.